في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Tuan Imam, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para alim ulama, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan taqwa. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk mengecapi segala nikmat yang ada di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk bernyawa sampai ke saat ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita untuk sujud kepadanya dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat ini. Mudah-mudahan berpanjanganlah nikmat ini dan bertambahnya iman dan taqwa dan janji kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita bertakwa kepada Allah, dalam keadaan kita ini menjadi hamba Allah dan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini saya kebetulan malam ini sepatutnya kuliah saya di Kuala Lumpur, tapi oleh kerana baru sampai pagi tadi daripada Kelantan, sebab malam tadi kita ada forum perdana ambang Ramadan di Stadium Kota Baru, Stadium Sultan Muhammad di Kota Baru. Dan sepatutnya saya bawa balik, jadi saya pun tak pergilah ke KL. InsyaAllah mungkin dan sehari dua lagi saya pun akan bertolak ke KL juga. Dan Alhamdulillah, sepatutnya saya waktu ini dah berada di Mekah ni. Sepatutnya saya bertolak 4 hari yang lalu, tapi oleh kerana penerbangan saya delay, InsyaAllah dah sehari dua lagi pun InsyaAllah akan terbang. Doalah mudah-mudahan saya sampai dengan selamat dan selamat menjalankan ibadah di Tanah Suci, InsyaAllah. Alhamdulillah, pada malam ni mungkin kali pertama saya di masjid ni. Duk lalu dah kerap saya lalu sini, sebab sebulan 2 kali saya kuliah saya di Masjid Mata Binjai. Kuliah khusus selama dah 6 tahun saya mengajar di Masjid Mata Binjai tu. Tuan-tuan mungkin pernah dengar suara saya di radio Pulau Pinang, ceramah-ceramah rakaman dan juga secara live melalui radio. Alhamdulillah, pada malam ni kesempatan untuk bersama dengan tuan Duta di sini. Saya pun tak fikir nak mari sini malam ni. Inilah kerja Allah Subhanahu taala. Kalau Allah tak izin, tak sampai. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkenalan. Mudah-mudahan Allah tambahkan keakraban kita, mudah-mudahan Allah tambahkan persaudaraan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana kuliah saya malam tak ada tajuk dan tidak ada kitab. Bila tarik ni tuan-tuan dia pakai bambu je. Jadi insya-Allah malam ni saya ambil daripada satu ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu billahi war rasuli summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahu azim. Ayat ini dibahaskan oleh panjang lebar oleh para ulama suatu ketika dahulu, kerana ayat ini pernah ditakwilkan oleh orang-orang yang disebut sebagai ahli kitab. Mereka mentakwilkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini ya ayyuhallazina amanu billahi war rasul. Allah nyatakan bahawa orang yang benar-benar beriman itu yang percaya kepada aku dan percaya kepada Rasulku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibahaskan, ditakwilkan oleh orang-orang ahli kitab kenapa yang dikatakan beriman kepada Allah itu 2 saja di antara 6 rukun iman. Saya suka bawa ayat ini dalam mukadimah untuk kita fahamkan kenapakah
Dalam ayat ini dua saja di antara 6 rukun iman yang Allah nyatakan bahawa orang yang sebenar-benarnya beriman, mereka yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menunjukkan bahawa soal akidah ini, soal iman ini tuan-tuan, dua ni cabang utama yang paling utama. Kalau yang ni rosak, maka iman kita akan rosak, akidah kita akan rosak. Kalau salah satu di antara kepercayaan kita kepada Allah dan kepercayaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rosak, maka rosak. Kalaulah sekiranya dua benda ini salah satu di antaranya pun ada di dalam hati kita, sama ada kita dengan Allah ataupun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rasa ragu-ragu, maka kita akan rosak akidah kita. Sebab itulah dua benda ni tuan-tuan, dua di antara rukun ini yang menjadi tonggak utama, yang menjadi tapak utama kepada akidah, yang menjadi kekuatan utama kepada akidah. Sebab apa saya ambil ayat ini? Saya suka bawa ayat ini sebab di antaranya, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ama hum bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ini, Allah kata apa? Di antara manusia ni, kata Allah, ramai yang mengaku dia beriman kepada Allah padahal dia tak beriman dengan Allah. Kerana apa? Kerana sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan, bukan benda yang boleh beli di kedai, bukan benda yang boleh disemai dengan duit ringgit harta benda, tak. Tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia disemai dengan kepercayaan kita kepada Allah, disemai dengan amal kita, ilmu kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal imanu bitamanni, walakin haqqan bil qalbi wa saddaqahu a'mal." Atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Iman itu bukan hanya mengaku, tetapi iman itu hendaklah diucap dengan lidah, yakin dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Itu kata iman. Bukan iman ni boleh jenis keturunan. Macam hari ni saya suka sebut, dia panggil apa? Islam baka, Islam keturunan. Hari ni ramai orang Islam baka, Tuan-tuan kita tengok, tuan-tuan tanya orang-orang di kedai, orang di luar sana, tak kira dah di mana, di pasar baik, di market baik, di pasar raya baik, di tengah jalan baik, cuba tuan-tuan tanya dia. Bahkan orang tak Islam pun dia mengaku beriman. Sebab cuba tuan-tuan tengok dalam kitab yang disebut sebagai kitab Mihraj, iaitu kitab Hindu. Dalam kitab Hindu, dia sendiri mengatakan bahawa dia beriman kepada Tuhan. Kita berfikir, macam mana dia beriman dengan Tuhan? Kitab Hindu dalam fasa yang kedua, pada muka surat 83, dalam Mihraj disebut di antaranya iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Orang Hindu percaya pada Tuhan, orang Kristian percaya pada Tuhan, orang agama apa atas dunia ni, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi hakikat percaya kepada Tuhan, percaya macam mana? Percaya macam mana tuan-tuan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang satu. Allah yang tak mengharapkan daripada makhluk, tak mengharapkan pertolongan daripada makhluk. Dan Allah yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ini sifat bagi Allah Ta'ala. Tapi bagi orang Kristian, orang Yahudi, orang kafir ni, dia beza sikit. Apa dia? Dia percaya Tuhan yang satu, tapi dia percaya kepada Tuhan yang beranak. Dia kata Tuhan dia beranak, sebab tu dia ada banyak Tuhan. Ada Tuhan matahari, ada Tuhan bulan, ada Tuhan hujan, ada Tuhan panas. Sebab tu dia nak semayang susah. Kita nak semayang mudah. Tak payah menyesak-nyesak jalan raya, tak payah berarak-rarak di tengah jalan raya, tak payah usul Tuhan merata. Bagi agama dia percaya. Tok Sami kata Tuhan nak semayang di Kampung Sawit, jalan penanti, kayak pergi rudang pergi sampai penanti. Esok Tuhan ni nak semayang di
Doubling, heret pula ke doubling, gedung-gedung siapa doubling? Nampak tak? Susah nak semayang, susah. Tak, Tuhan dia kata nak semayang di dalam kapal sawit, heret pula dalam kapal sawit, gedung-gedung habis jalan raya. Jen, tengok Tuhan dia nak semayang, pelik. Itu kepercayaan dia. Dia kata Tuhan matahari turun, oh pakat berarok, tak payah pakai kasut, jalan tengah panas. Nampak tak? Sebab dia percaya pada Tuhan dia, Tuhan matahari turun. Dia pun belah nyok atas jalan raya. Tak, itu kepercayaan dia. Kenapa dia buat? Sebab dia yakin dengan Tuhan dia. Tak, sebab dia yakin dengan Tuhan dia. Tuhan dia kata, Tok Sami kata, kena panjat tangga. Dia sanggup panjat tangga 1000 anak tangga. Nampak? Dia tak tahu dia belah nyok atas jalan tu berapa biji seorang. Dia tak tahu berapa biji. 7 biji seorang. 7 biji seorang tu. Ambil nyok depuk atas jalan. Sebab apa? Memohon keampunan kepada Tuhan. Jadi kalau tak pecah, kalau dia hempuk tak pecah, dia kena bayar dam. Apa ingat pergi Mekah dia bayar dam. Ini kepercayaan dia ni. Saya nak beritahu, ni kepercayaan bagi agama budak. Dia pecah, tak pecah, dia kena bayar dam. Bayar dam tu dia kena ikut lah. Berapa biji tak pecah. Tak, kalau sekiranya lebih daripada 3 biji tak pecah, dia kena pergi cari tangga yang ke 30 anak tangga. Tokong yang ada 30 anak tangga ni 2 saja di Malaysia ni. Ada 2 saja tokong besar. Tokong yang paling besar sekali iaitu di mana? Di Mahatan. Tokong Mahartan di Raub Pahang. Tu tokong 30 anak tangga. Dan yang kedua, tokong yang 30 anak tangga di Perak. Di Perak. Dia 30 anak tangga. Ni 2 Tuhan ni yang boleh ampun dosa bagi orang yang 5 biji tak pecah. Ni kepercayaan dia. Tak, jangan pergi buat pula. Sana cerita ni perbandingan. Dah, hak ni yang Dr. Zakir mari cerita ni. Perbandingan antara agama. Saya belajar benda ni, lepas tu saya cerita. Saya buat kajian. Dah, kalau sekiranya 3 biji tak pecah, 2 biji tak pecah, cukup sekadar Sungai Petani. Tokoh hak tepi jalan dekat penjara Sungai Petani, cukup. Ataupun di Pulau Pinang, tokoh ular tu. Cukup. Cukup bagi dia. Dah. Itu kepercayaan dia. Sebab apa dia sanggup buat? Sebab dia yakin dengan Tuhan dia. Sebab dia mengharapkan keredaan Tuhan dia. Itu kepercayaan dia. Dah. Maka dia buat. Dia buat. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan apa yang sampai kepada dia. Walaupun kita ni ceritalah kebaikan kat dia, dia tak pakai tuan-tuan. Dah. Dia tak pakai apa yang kita nak cerita. Sebab apa? Sebab dia yakin dengan Tuhan dia. Ini salah satu di antara sifat orang kafir. Dah. Akhirnya bila sampai peringkat dia ni dihukum kena panjat 1000 anak tangga, dia sanggup panjat. Dah. Dia dihukum dengan apa? Pacuk atas belakang, bubuh besi atas belakang bagi berdarah, jolok besi di kok mulut, jolok besi atas lidah. Dia sanggup buat. Sebab apa? Nak mengharapkan keredaan Tuhan dia. Dia sanggup naik 1000 anak tangga. Saya naik 1000 anak tangga tu berapa kali berhenti tuan-tuan? Orang tanya pula, ustaz naik buat apa? Saya naik tu saya nak kaji tengok apa yang dia buat atas tu. Bukan saya pergi semayang tak. Jangan salah faham tu. Saya pergi tengok apa dia buat atas tu. Naik 1000 anak tangga, 6 kali berhenti. 6 kali berhenti ambil nafas apa semua, naik balik. Teruk. Sampai di atas puncak 1000 anak tangga, dia tak boleh jalan. Dia hak yang niat nak mari semayang tadi, dia tak boleh jalan lagi. Dia kena jalan itik. Dia kena duduk, dia jalan itik. Malaikat hak bawa cap mandi saja yang boleh jalan. Hak lain duduk jalan itik, dia ada lain dia. Lain sampai kat lain tu baru dia boleh bangun. Dia boleh bangun dan dapat keampunan daripada Tok Sami Tok Kong dia. Tengok cara dia buat ibadah. Sebab apa dia sanggup buat? Sebab dia yakin dengan Tuhan dia. Dah. Kita yakin tak? Yakin tak dengan Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah yang mentadbirkan seluruh salam. Kita yakin? Yakin tak? Yakin. Tapi tak panjat 1000 anak tangga, mari nak sembahyang. Taubat tak mari. Nampak tak? Dah. Pasal malam lebih ramai. Pasal raya lebih ramai. Dah. Sebab apa? Skreta. Tak payah cari nak tangga. Nampak tak? Nak main masjid, Allah kira. Nampak? Ni kita. Padahal beriman dah dengan Allah. Beriman. Hak ni yang dipanggil Islam baka.
Islam keturunan. Hai Islam dah, Islam dah. Pasal Islam, mana tengok bukti? Tengok surat beranak saya, bahasa Melayu, agama Islam. No, mak ayah saya Islam, tok wan saya Islam, tok nyuk saya Islam, saya pun Islam, walaupun dia tak mari sembahyang. Betul tak, Cik? Marah dia kalau kita kata dia kafir. Marah dia kalau kita kata dia munafik. Marah dia kalau kata dia sesat. Oh, jangan. Walaupun dia tak semayang, kita kata hang ni sesat, tak semayang. Oh, jangan. Terbalik meja kena kopi berdebat. Marah sungguh. Pertahankan akidah dia. Dia kata Islam tak mestinya semayang. Mari ajak ayat ni pula. Ayat dia kata apa? Ainul yakinu billahi. Dia aku yakin dengan Allah bil islami dina. Aku pun jadi Islam. Ada. Ayat ni yang duk beramal dengan pok-pok hak sesat ni. Hak tak payah semayang pakai niat saja. Banyak ni. Golongan mana? Golongan tak semayang pakai niat saja. Banyak. Sebab itulah sifat beriman dengan Allah. Tengok bagaimana dalam surah Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dah. Tengok sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuan Maha Pemurah. Allah Ta'ala ni Maha Penyayang dia. Walaupun orang tu zalim atas dunia ni. Dah. Walaupun dia mengaku Islam tapi tak beramal dengan Islam, Allah tak balas serta-merta. Betul? Dia tolak hukum Allah, Allah tak balas serta-merta. Dah, tolak hukum wuduk, tak Allah tak turun teruk atas kepala dia. Dah macam mana semalam, 2 hari lepas, apabila dibentangkan pindaan kanun jenayah syariah. Dia sebut sebagai kanun jenayah syariah itu untuk nak mengelak daripada perkataan wuduk, supaya tak nampak macam wuduk. Dah, orang tak faham, dia kata mana dia kata wuduk. Wuduk lah tu. Dah, cuba tengok pindaan dia pada pecahan 585. Iaitu peraturan perkara berzina dipindah daripada penjara kepada sebab. Tu pindaan yang dicadangkan. Ada pula marah, dia kata tak boleh bawa usul ni perseorangan. Macam-macam lah. Hak tak suka, macam-macam alasan dia bagi. Dah, tapi kita sebagai orang Islam, tak kira siapa dia, wajib kena terima. Wajib tolak, wajib kita tolak orang yang menolak dan menentang. Bahkan kita orang Islam wajib kena sujud syukur. Tentang kena sujud syukur, alhamdulillah. Ada orang yang boleh bawa enactment, pindaan enactment, cadangan pindaan enactment kanun syariah ini di dalam tempat untuk meluluskan pindaan tersebut. Tak, kita tak boleh bawa. Tak, kita tak boleh bawa. Tak, kita nak pergi bawa nak betal di parlimen, tak boleh. Ada orang yang boleh bawa, alhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah. Nampak? Macam orang tabligh juga. Orang tabligh mari, alhamdulillah. Kita nak keluar boleh tak? Tak keluar kita. Tak, nak keluar pada rumah, nak keluar pergi duduk masjid 3 hari. Taubat lohong. Nampak tak? Tak, nak pakai baju Melayu nak mari masjid pun. Tak, bini berheng 2 kali. Tak, bini berheng. Mana? Di masjid lah. Slow yang bunyi masjid. Tak nampak pasal malam-malam ni. Buka balik baju Melayu saku. Nampak tak? Start motor bawa bini. Pergi pasal malam. Punya sayang dekat bini. Nampak? Tak. Kita. Tak, padahal orang berdakwah kita marah. Tak, orang boleh pakai jubah, pakai serban. Orang boleh mari itikaf di masjid. Orang boleh baca Quran di masjid. Orang boleh mari duduk menyampaikan Islam rumah tangga kita. Tak, Assalamualaikum. Dia bukan nak ajak keluar 3 hari. Dia beri salam je. Ajak, dia beritahu malam ni kita ada aktiviti di masjid, marilah kita pakat pergi masjid. Kita takut nak mari. Pasal apa? Takut kena keluar 3 hari. Takut kena keluar 40 hari. Alhamdulillah. Kita tak boleh buat. Nak keluar rumah 3 hari, nak duduk masjid, tak boleh buat. Nak bangkit tengah malam mari duduk di masjid pukul 3, taubat tak boleh buat. Tak boleh buat, datang. Betul? Nah, kita nak buat bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kita ambil 10 terakhir Ramadan. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar kan? Kita nak ambil Lailatul Qadar. Kita nak ambil kemuliaan Lailatul Qadar, nak tambah pahala kat kita. Kita pun buatlah. Buat apa? Qiyamul lail di masjid. Berapa kerat mari? Berapa kerat mari? Macam malam ni. Dah, malam ni tuan-tuan. Dah, anak qaryah di sini ada tak 1000 orang? Ada 1000. Lebih. Dah, kita kata 1000 orang sudahlah. Kita kata 300 buah rumah sudahlah.
Dah, padahal lebih daripada 300 buah rumah. Tapi saya nak pukul rata. 300 buah rumah saja saya ambil. Kalau sebuah rumah dia atas seorang mari sembahyang Jumaat malam ni, 300 orang mari sembahyang Jumaat. Tapi saya percaya hak mari malam ni semua wakil lorong. Wakil lorong. Dah 10 buah rumah, sebuah rumah je, satu orang je mari. Dia panggil apa? Fardu kifayah. Dia buat, kita tak payah. Nah, ni sifat orang Melayu. Dah, dah duduk di rumah duk itai ikut tingkat. Oh, tu Pak Long tu pergi dah, tak apalah, kita tak payah pergi dah. Dah lepas dah bagi fardu kifayah. Dah pada otak dia. Nampak dah? Nampak? Ni masalah dia. Dah, padahal dah sifat kita beriman dengan Allah Subhanahu taala, kita minta agak apa dia lagi? Maliki yaumiddin. Dah, Allah Taala tu raja, Malik, raja. Dah, sifat raja tuan-tuan. Dia ni sifat raja ni tuan-tuan. Macam mana raja? Raja jangan main. Trafik lain merah dia boleh jalan. Tak ada orang nak sama dia. Tak ada. Dia nak turun kereta orang lapik pemedani. Punya orang hormat dekat dia. Dah, kita ni tuan-tuan, ni raja segala raja. Kita tak hormat. Allah turun Quran, kita tak hormat. Allah hantar Nabi, kita tak hormat dekat Nabi. Dah, kadang-kadang kita sambut Nabi ni bila? Mari Isra Mi'raj, kita pun sambut Isra Mi'raj. Konon-kononnya kita ingatlah Isra Mi'raj tu. Nampak tak? Mari Maulid Rasul kita pun berarak. Sallallahu ala Muhammad. Bawa lah bendera. Cintaku padamu ya Rasulullah. Dah tak? Dah, boleh baju free, baju Melayu, boleh samping free. Nampak tak? Bos sokok free, tak kepala, dah, peluh sampai ke keting, berarak. Sanggup jalan berapa ratus kilometer, tak apa. Hari tu. Nampak tak? Tanda dia kata dia cinta kat Nabi. Nampak? Kita, dah, macam juga orang Ramadan. Dah, amalan Nabi, tuan-tuan. Kita ingat bila? Bulan Ramadan ada satu, tuan-tuan. Dah. Bulan Ramadan ni ada satu. Ada Cina, dia kata apa? Kenapa orang itu Melayu itu bila datang itu bulan dia orang ni sayu. Pasal apa dia selalu duduk cakap sayu? Tahu sayu ni apa dia? Sayu ni letih dan dahaga. Pasal apa dia ulang dahaga, letih, dahaga? Bukan sayu, Yusuf Tayyub. Kena faham tu. Kenapa? Kita kadang-kadang nak amal sunnah Nabi bulan Ramadan ni. Carilah kurma 3 hari sebelum Ramadan, cari kurma merata, cari kurma. Pasal apa? Pasal nak amal sunnah Nabi. Dah. Dah hari pertama nak buka puasa, jangan. Dah, setengah jam lagi nak azan, pegang dah kurma. Nampak dah? Pegang dah kurma, dia belek kurma. Dah, beritahu pula ke anak-anak, ni, ambil kurma dulu. Ni sunnah Nabi ni. Kan? Pak pula pergi cari kurma paling murah dalam dunia. Pergi pusing cari kurma paling murah dalam dunia. Dan dah, lalu adalah depan kedai dia longgok. Tanya, dia tulis dah situ RM2.5 sekotak. Dah, kita tanya lagi, okey, boleh kurang tak? Minta kurang lagi. Dah, sampai tokek kedai tu kata apa? Tak apalah, RM2 sudahlah, dia kata angkatlah RM2. Ni nak habis stok tahun lepas. Kenapa? Kita beli kurma, tuan-tuan. Subhanallah. Nak ikut sunnah Nabi, kira. Nak ikut sunnah Nabi, kita berkira. Subhanallah. Dah, sepatutnya nak amal sunnah Nabi SAW, cari kurma yang baik. Dah, beli ajwar. Ajwar, tuan-tuan, RM140 sekilo. RM140 sekilo. Tuan-tuan jangan beli sekilo, beli sikit. Dah, beli sikit-sikit. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau kita ikut sifat bagaimana Nabi SAW dan amalan kehidupan Nabi, kita tak ada penyakit-penyakit yang teruk-teruk. Kita orang Melayu tetap di Malaysia ni, dah, darah tinggi, kecil manis. Dah, penyakit yang paling popular. Saya tahulah, saya bagi perubatan. Penyakit darah tinggi, orang Melayu kita. Penyakit kecil manis, gout. Dah, kita ni. Subhanallah. Penyakit yang paling populariti. Paling popular sekali waktu Malaysia sekarang ni. Dah, ni tetap. Pasal apa? Cuba kita amal sunnah Nabi. Saya bagi petua senang je. Tuan-tuan yang ada kecil manis, tuan-tuan ambil 3 biji je kurma sehari. Dan nak tidur, tuan-tuan ambil sebiji makan. Tuan-tuan sebut ke kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Selawat 3 kali. Ya Allah, dengan makan kurma ni, Ya Allah, mudah-mudahan kau sembuh dah penyakit aku minum makan. Sebab dalam kurma, tuan-tuan, banyak kelebihan. At-tamar ila syifa. Kurma tu adalah penawar, sifat, obat. Entah, makanlah. Dah semua. Bangun pagi, tengah hari makan kurma. Dah, bangun pagi makan kurma. InsyaAllah. Tuan-tuan ada daerah tinggi, ada kecil manis, tuan-tuan pergi cek. Lepas pada seminggu tuan-tuan makan, amal, tuan-tuan pergi cek tengok. InsyaAllah. Tuan-tuan amal. Dah, sunnah Nabi SAW, tuan-tuan. Makan apa? Madu lebah. Dah, kita tak amal benda tu semua. Padahal itulah sunnah Nabi SAW.
Tak, kita ambil tuan-tuan. Nak amal sunnah Nabi payah tuan-tuan. Kita dalam hidup kita nak cari sunnah, nak tengok amalan sunnah Nabi. Allahu akbar. Sunnah Nabi. Nak sembahyang Jumaat di rumah, jauh. Dah nak sembahyang Jumaat dengan makan Jumaat dengan anak isteri. Dah payah nak makan Jumaat dengan anak isteri. Payah tuan-tuan. Dah nak pakai pakaian sunat cara Nabi. Ai ya Allah. Dah. Padahal sunnah Nabi tak payah tuan-tuan, sikit je benda. Di antara Nabi tinggal kepada kita, as-salatul jamaah. Dah sembahyang berjemaah. Ini sunnah Nabi yang paling besar tuan-tuan. Sunnah Nabi yang paling besar. Sebab tu Nabi perintah para sahabat cari kayu api bakar rumah orang tak mai sembahyang Jumaat. Sebab tu dalam kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi kata apa? Orang yang cekal rumah dia dengan masjid, dia dengar azan, dia tak mari sembahyang tempat di mana dilaungkan azan, maka sembahyang dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tertanya ramai. Dah Imam Nawawi kata, orang yang dekat dengan masjid, dia tak mari sembahyang berjemaah. Dah, ada kuliah dia tak mari, ada orang ngaji dia tak mari, ada orang buat bermasyarakat dia tak mari. Dah, maka Allah kata Imam Nawawi kata apa? Maka orang ni kalau dia meninggal, jangan bawa sembahyang di atas masjid, sebab roh dia akan memberontak. Roh dia akan marah. Roh dia akan tak senang tuan-tuan. Roh dia tidak akan hidup tenang. Sebab apa? Sebab dia ada tempat dia waktu dia hidup, dia seronok. Dah, waktu hidup dia kedai kopi main dam. Kenapa dah? Dah, waktu hidup dia petang-petang main bola sampai ke malam. Dah. Dah, kadang-kadang main bola, lepas main bola pukul 7 berhenti, 7.30 berhenti, duduk sembang pula. Kadang-kadang dengar azan baru balik. Dengar azan isyak baru balik. Maknanya dia seronok dengan permainan bola. Dah, ataupun dia seronok dengan apa? Dengan TV. Dah, seronok dengan TV. Dah, daripada petang tengok kartun, lepas tengok kartun tengok drama. Dah, duniaku, duniamu. Dah, tengok kartun. Dah, kadang-kadang tak ada cerita apa, tengok apa dia? Tengok apa? Tanah kubur. Tapi tak rasa takut tengok tanah kubur. Sebab apa? Cerita tu dia kata apa? Alah, tu pelakon je. Kenapa dah? Dan tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa keinsafan. Maka orang macam ni tuan-tuan, bila dia mati, bawa tempat dia paling suka. Dah, saya senang tuan-tuan. Dah, di Terengganu tempat saya, kampung saya di Terengganu. Saya buat tuan-tuan. Dah, kubur kerak dua. Dah. Tak payah tuan-tuan. Kita mari ceramah ni, ajak orang main masjid. Dia kata apa? Ustaz tu tak ada kerja lain. Mari tu kita nak kata korang tu. Dah, mari tu kita nak ceramah nak kata korang. Kita tak kata korang. Dah, kita nak ajak orang supaya apa? Supaya dekat dengan Islam. Tapi bagi ada orang tertentu dia anggap ni ngata korang. Dia anggap ini memecah belah masyarakat. Dah, ni ustaz-ustaz ni hak nak mengajar ni golongan-golongan yang memecah belah masyarakat. Betul? Dah, dia cak kita memecah belah masyarakat. Ni saya ni berapa banyak dah cak tuan-tuan. Dah, surat layan ni tak payah cerita. Tuan-tuan kita tanya Jabat Qadi. Dah, tuan-tuan kita tanya Jabat Mufti Pulau Pinang. Banyak mana surat layan? Oh jangan tuan-tuan, cakap sikit surat layan selalu. Ustaz lah ni cakap derah, ustaz lah ni kata korang, ustaz lah ni begitu begini, macam-macam tuan-tuan. Semua ustaz kena. Dah, ni zaman moden lagi dahsyat ni. Kita ada WhatsApp, kita ada Telegram. Dia kutuk kita sekarang tuan-tuan. Dah, tapi kita reda. Dah, sebab perjuangan Islam ni, pejuang ni dia tidak akan aman. Pejuang ni dia tidak akan lengah. Dah. Tak akan lengah. Nabi SAW menghadapi cabaran tu. Dah, bada'al Islam gharib kama bada'al gharib. Islam datang dalam keadaan dagang, dalam keadaan susah, dalam keadaan pelik, dan dia akan mari di zaman tu balik. Dah, walaupun kita tengok hari ni ramai orang mengaku Islam, tapi Islam mereka di mana? Pada pemikiran mereka sendiri. Dah, sebab itulah saya sebut Islam dia katakan Islam baku. Dah, tak kisah dengan soal sembahyang Jumaat. Dah, ambil sembahyang Jumaat ni apa dia? Ambil sembahyang Jumaat dia dengan sembahyang tarawih. Padahal sembahyang tarawih sunat, tuan. Bahkan bid'ah lagi kita buat sembahyang Jumaat tarawih. Nak sebut tuan. Dah. Kalau orang yang suka sangat duk kelahi pasal bab bid'ah, tanya dia, mana ada hadis Nabi sembahyang Jumaat, sembahyang tarawih. Dah, kalau bab salam dia kata bid'ah. Dah, kalau bab selawat dia kata bid'ah. Kalau bab kunut dia kata bid'ah. Saya nak tanya tuan, sembahyang tarawih bid'ah ke tak? Sembahyang Jumaat. Dah, Nabi sembahyang di rumah, sembahyang tarawih. Dah. Tapi mari zaman Sayyidina Umar saja yang Sayyidina Umar membuat sembahyang tarawih yang berjemaah. Sebab apa? Bila tanya kepada wahai Umar, apakah sembahyang tarawih berjemaah itu bid'ah? Maka kata Sayyidina Umar, iaitu bid'ah bid'ah. Dah, jemaah yang paling disukai. Jemaah yang amat disukai iaitu apa dia? Bid'ah yang disukai iaitu bid'ah, iaitu sembahyang sunat kita buat dalam keadaan berjemaah. Nasib baik ada sembahyang tarawih berjemaah. Dah, kalau tak ada sembahyang jemaah
Sembahyang tarawih di masjid. Saya ingat ramai orang tak sembahyang tarawih. Betul tuan-tuan. Kadang-kadang hak mari sembahyang Jumaat tu, sembahyang tarawih tu. Dah. Kan kalau buat 8. Tak ada sembahyang witir dia lari balik. Warok betul dia ni. Padahal as-salatu witri Allah Ta'ala. Kan? Sembahyang witir itulah amat disukai oleh Allah. Dia tinggal witir. Warok betul dia ni. Ngaji kat mana? Nampak tak? Tak. Witir kena buat. Walaupun sembahyang tarawih buat 20. Buat 20 sini. Buat 20. Tak. Agak rasa letih. Duduk belakang. Dah. Duduk belakang. Agak wajib lagi bangun pula sembahyang tarawih. Tak. Sebab sembahyang tarawih ni sembahyang sunat. Bukan wajib. Hak wajib sembahyang fardu. Ni fardu tinggal. Tarawih mari. Kalau otak dia. Nampak dah? Tak maaf dah saya sebut. Pelik sungguh. Sungguh tak sembahyang. Bakit sahur pukul 3. Bawa isteri, bawa anak-anak tu pergi makan. Kedai tu. Nampak tak? Nasi kandak. Dah. Sahur. Pukul 1 pergi sahur dah. Pukul 1 bukan sahur. Yang tu minta ke darah. Tak maaf. Dah. Yang tu bukan sahur. Yang tu makan larut pagi. Makan larut malam. La ilaha illallah. Tak faham, betul tak? Kadang-kadang sambil sahur tengok Gusti. Bulan puasa tengok Gusti. Tak, tengok Gusti di kedai kopi, tengok bola. Lepas Gusti bola pula. No, Liverpool lawan Arsenal. Nampak tak? Pukul 3 baru balik. Tak kepala lena. Lena jaga-jaga pukul 9. Pukul 9 baru Allah mahdini fi man hadai. Tak dia. Nampak tak? Nampak? Sembahyang tarawih jangan main puk meja marah kat tok imam buat 8. Tok imam buat 20. Dah, malam ni besar pahala tarawih. Tak dia. Dah jemaah tinggal. Dah, Zuhur jemaah tak mari. Zuhur tak sembahyang. Asar Zuhur sembahyang dekat dengan asar. Elok akad takbir rakaat yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar, masuk asar. Nampak tak? La ilaha illallah. Punya teruk. Nampak tak? Tidur dekat asar, bakit dekat dengan maghrib. Pasal apa? Bazar Ramadan. La ilaha illallah. Tak sembahyang asar. Dan bangun-bangun, abang, cepatlah pukul 6 dah ni. Bazar Ramadan tak pergi. Loh, awak tak abang awal. Dia pun basuh-basuh muka, start motor pun pergi. Asar tak sembahyang. Nampak tak? Jangan main. Dah, time nak buka puasa baca doa tu dia nampak bulu ketiak. Nampak tak? La ilaha illallah. Kita main-main dengan Allah Subhanahu taala. Dalam sembahyang kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta dengan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dengan Allah. Tapi Allah Taala tunjuk jalan yang lurus kepada kita, kita tak mau ikut. Allah Taala tunjuk kepada kita melalui mana? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah aku tunjukkan kepada kamu satu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Allah dah tunjuk dah kitab. Apa dia? Wal Qur'anul Hakim. Allah dah tunjuk Quran kepada kita, tapi kita tak mau ikut. Ni dia tuan-tuan, sifat orang beriman di akhir zaman. Sebab tu saya ambil ayat tu tadi, nak menunjukkan kepada kita orang beriman kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu mereka yang beriman itu yang bersembahyang, yang percaya kepada yang gaib, yang sujud kepada yang gaib. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dia bersembahyang, korbankan harta dia untuk agama Allah. Tu dia sifat orang beriman. Kita hari ni nak sembahyang kira, padahal Allah jamin dah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sembahyang Allah jamin, tak? Allah beri jaminan orang yang sembahyang. Orang yang dekat dengan Allah, Allah beri jaminan. Dia tidak akan susah. Dia tidak akan ada masalah-masalah yang besar. Kenapa? Allah buka ruang kepada dia. Tapi kita jangan main. Ayat Quran letak di rumah, tulisan mah. Beli bukan main mah. Kadang-kadang kita tak baca pun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak baca, beli je tak di rumah. Buat azimat. Nampak tak? Dia kata, ustaz, hak ni ustaz mahal ni. Saya kata, apa dia tulis tu? Tak tahulah ustaz. Tak tahu. Tak baca tak, tapi tak di rumah. Saya tahu itu beli mahal pasal apa? Dia tetap dalam rumah ustaz, sekurang-kurangnya jin syaitan tak masuk.
Nampak tak? Jin syaitan tak masuk. La ilaha illallah. Saya kata jin syaitan tak masuk, tapi orang yang perangai jin, perangai syaitan masuk. Nampak tak? Hak jin syaitan tak masuk, tapi orang yang perangai jin. Nampak? Hak ni kita tentang subhanallah. Sebab tu kita jangan main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kita hari ni dah kita main-main dengan Allah. Bab semayang kita main-main dengan Allah. Kita kata kita beriman dengan Allah. Sebab tu wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman dengan Allah itu iaitu percaya kepada kitab Allah yang Allah telah turunkan kepada siapa dia? Kepada nabi-nabi sebelum daripada kamu. Allah dah sampai kepada kita Al-Quran. Allah dah sampai dah Taurat, Injil, Zabur kepada para nabi. Dah. Tapi kenapa kita tak percaya? Quran pun tentang kadang-kadang kita baca, kadang-kadang dah. Bila nak baca Quran? Dah. Bila mana? Darurat. Nak baca Quran bila? Nisfu Sya'ban. Nampak tak? Nisfu Sya'ban tak baca Yasin rasa macam dosa je. Dah. Malam Jumaat baru nak baca Yasin. Nampak tak? Nasib baik ada malam Jumaat baca Yasin. Tak, kalau tak ada majlis baca Yasin di masjid malam Jumaat, pakai tak baca terus. Nampak tak? Duk baca apa? Bangun pagi je, utusan Malaysia. Tak, bangun pagi je, metro, selit bawah ketiak. Tak, jangan main. Sinar, selit bawah ketiak. Oh, jangan. Nampak tak? Bangun pagi, basuh muka, cari sak khabar dulu. Oh, jangan. Orang nak pinjam, tak boleh. Oh, hormat sungguh kat kitab dia. Hormat sungguh kat kitab dia. Dia belek ke kitab tu tuan-tuan Allah. Lepas satu habis muka surat. Dengan iklan kerja jawatan kosong. Dengan nombor spot toto, nombor ekor. Dah, dengan habis dia baca. Hebat sungguh. Tahu dah tak tepi dinding lah. Dah, habis baca. Tengah hari kalang buka pula. Dah, petang kalang pukul 2. Cari pula surat khabar tu. Dah. Malam kalang nak tidur. Baca lagi. La ilaha illallah. Baca lagi. Padahal Quran tak sentuh pun sehari. Dah, Quran sehari tak baca pun. Tapi surat khabar dia jangan main. Sebab tu saya kata senang je. Orang macam ni kalau dia mati jangan duk baca Quran tak kubur, baca surat khabar tak kubur dia. Dia mati hari ni bawa surat khabar sebab dia suka mati hidup dia dengan surat khabar. Dah, waktu hidup dia dengan majalah wanita, dengan majalah mangga, dengan majalah hiburan URTV. Dah macam-macam dah. Dah, dia minat dengan kitab macam tu. Mampu dia mati dia bawa kitab tu pergi baca tak kubur dia. Kasarlah sikit ayat dia. Dah, pasal apa? Dah dia kurang ajar dengan Allah. Dah, kitab Allah tak mau baca. Jangan main. Boleh tak kata tu? Ke marah haji? Dah. Dah, dia kata lain kali tak boleh panggil dah ustaz ni ganas sangat. Nampak tak? Nampak tak? Dah tua semua selalu duduk dengar dah hak slow-slow. Dah, jarang-jarang sekali dia kena pam juga. Betul tak gitu? Dah, biar nak marah pun malam ni ya. Nampak tak? Nampak? Nak menunjukkan kepada kita Allah hantar Quran tuan-tuan. Kenapa? Wal kitabil ladzina akhara fin nas. Dah, sungguhnya kitab yang Allah utuskan itu untuk manusia. Dah. Untuk mana dia? Wasratal mustaqim. Nak tunjuk jalan kebenaran. Allah nak tunjuk manusia kepada jalan kebenaran. Allah turunkan Quran kepada kita. Bukan sebab khabar utusan dia turun kita dah. Nampak tak? Dah, tu berita. Kadang-kadang berita tu kita tahu dah tapi baca lagi. Baca dia. Malah rasa dia baca tengok dah berita ni. Dah, dia kelahi pasal sahabat tu. Lah ni saya pakai tak baca terus surat khabar pening, tak? Betul. Tak ada masa, tak ada surat khabar hak cerita baik. Semua duk kata korang. Start daripada muka surat pertama sampai ke muka surat akhir. Dah. Sampai hak muka surat pertama sampai ke akhir. Hak akhir tu duk kelahi pasal sahabat mana? Dia kelahi dengan kerajaan negeri Kedah. Nampak tak? Nah, bengong sungguh. Nampak tak? Duk kelahi tak? Kadang-kadang tak betul pun. Tak? Nampak? Tu nak cerita kat kita tentang begitu juga dengan TV. Kadang-kadang berita dalam TV cuba kita tengok. Setengah jam duk kelahi. Mu kata kaku, sagi orang ni kata kat ni, sagi kawan ni kata kat ni. Hak ni kawan londah ni pula, kawan ni londah ni pula. Kawan ni la ilaha illallah. Tak ada kerja lain. Nampak tak? Lah senang tutup TV tak payah tengok. Senang. Nampak tak? Tengok hak yang Allah Taala suruh. Ni kata akhir zaman. Akhir zaman ni tuan-tuan zaman fitnah. Zaman mengaibkan orang. Nabi SAW menjaga aib orang. Menjaga aib para sahabat. Para sahabat duduk bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis. Tiba-tiba bau orang ketuk. Bau kentut. Kan? Nabi bau orang ketuk tu. Dah. Para sahabat nak tengok siapa dia kentut ni. Dah. Kamu tengok aku tengok kamu. Kamu tengok aku kamu. Dah. Akhirnya, para sahabat kata tak apa. Biasanya nak semaya isyak lagi,
kita nak ambil sembahyang, mesti ada orang yang baki ambil sembahyang. Orang yang baki ambil sembahyang itulah dia telah ketuk dalam majlis ini. Nampak tak? Tapi oleh kerana Nabi nak jaga keaiban saudara dia, nak sahabat-sahabat ni, Nabi kata apa? Tuan-tuan, air sembahyang maghrib tadi tak boleh bawa sembahyang isyak. Air sembahyang maghrib tadi tak boleh bawa sembahyang isyak. Nak sembahyang isyak kena ambil air sembahyang lain. Tak, para sahabat ni bila dengar Rasulullah kata macam tu, pakat bangun habis dia ambil air sembahyang. Maka hilanglah orang yang ketuk tadi. Nampak tak? Hilang, tak tahu siapa dia ketuk. Sebab apa? Semua pakat dia ambil air sembahyang. Tengok Nabi jaga keaiban para sahabat. Kita hari ni jangan tuan-tuan. Oi, bak kutuk, bak hina korang. Dah, so siapa WhatsApp je, terus oral. Tak terus orang lain pula. Kadang-kadang tak betul, tak tidak. Macam kisah durian kena ludah baru ni lah. Dah, gambar durian kena ludah. Allah, dia hantar korang merata. Saya jawab, saya kata perhati dulu. Takut jadi timbul fitnah. Dah, orang tu meniaga nak cari rezeki. Kita fitnah dekat dia. Betul ke dia ludah? Saya berapa kali saya ludah. Dah, kadang-kadang sudah mengajar orang mari tadah air ustaz, tolong tiup ustaz. Habis tu takkan gitu. Dah, kena ludah sikit pun. Nak berakat, bukan ambil hak dalam tu. Bukan ambil hak yang pekat tu. Hak tu lagi berkat. Nampak tak? Ni ludah sikit pun, ludah kan? Berkat. Entah tu. La ilaha illallah. Dah, bukan dia ludah. Dah, kembang dah puih bulan tu. Nampak tak? Saya kata kalau dah tak mau makan dulu, jangan duk makan. Dah, atau pergi beli tu cek dulu tengok, buka lagi durian ni, belek satu-satu tengok. Dah takut orang ludah. Nampak tak? Nak kita tengok. Fitnah datang. La ilaha illallah. Macam juga ada seorang sahabat baru ni. Dia kata apa? Bahaya, awas kawan saudara ini. Saudara ini telah menggunakan ilmu pukau. Dia telah merogok orang, menipu orang, macam-macam. Dia pun hantar gambar. Hak pakai kepiah, pakai baju putih. Nak duk atas korang. Pasal apa tak ambil gambar hak nak dadah lah kampung dia atas korang? Dak, hak dia makan daun ketum. Hak main bola tak main sembahyang Jumaat. Ambil gambar dia, hantar suruh negara. Ni muka ni awas, bahaya. Sebab dia tak pernah sembahyang Jumaat. Sepatutnya muka tu. Dah, saya kata kalau betul dah orang tu dia tipu, ataupun orang tu dia terlibat dengan rogok, polis dia ada kuasa. Undang-undang ada. Pergi report polis akan tangkap, dia tak biar tuan-tuan. Betul. Dah, ni dah kita duk hantar WhatsApp. Padahal kita yang hantar tadi kering dapat dosa. Dah, saya kata tentang nasihat, dapat berita jangan duk hantar korang. Biar kita seorang tahu sudahlah. Dah, buat senyap sudahlah. Dah, melainkan kematian. Saudara kita meninggal hari sekian, Al-Fatihah. Dah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Fatihah hantar. Dah, atau kat kawan kita tak peringat. Dah, kita hantar waktu Zuhur kat dia. Okey, 20 minit lagi waktu sembahyang Zuhur. Jom kita sembahyang Jumaat di masjid. Atau kat kawan kita dapat pahala. Dah, dapat pahala tuan. Dah, Tok Bilal tukar azan dapat pahala. Tok Bilal bukan saja-saja dia azan tuan-tuan oi. Dah, bukan kerana dia dapat allowance dia azan, dah. Dah, pernah dah kita ucap terima kasih kat Tok Bilal. Makcik, Dok Ital. Berapa kali kita ucap terima kasih kat Tok Bilal? Berapa kali kita bagi hadiah kain plekat kat Tok Bilal? Berapa kali kita atur guna rumah Tok Bilal? Nampak dah? Tok Bilal, terima kasih dah Tok Bilal. Dah, kenapa? Kerana tolong laungkan azan, tolong peringat waktu semayang. Dah, dia tukar laun saja tuan, tapi yang panggil semayang tu siapa dia? Allah. Dah, sebab tu azan tuan, kalau kita nak panggil semayang bukan payah. Dah, buka mikrofon, woi, masuk isyak dah, woi, tunggu apa lagi? 3 kali cukup lah. Nampak tak? Tapi tak, nak beritahu panggil semayang ni bukan Tok Bilal, Allah yang panggil. Sebab tu dimulakan dengan nama Allah. Dimulakan dengan surah dengan At-Tayyib. Tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak beritahu kepada kita Allah yang Maha Besar yang panggil dia suruh semayang. Dan Allah yang panggil kita semayang. Tok Bilal tukar laun saja tuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah, dia beritahu berarti ada Tuhan dah, malaikat Allah. Tak ada dah Tuhan lain, Allah saja yang satu. Dia peringat dah semayang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia peringat kat kita, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ikutan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada pesuruh Allah, hamba Allah yang mulia. Mari ikut Nabi, mari buat macam Nabi suruh. Hayya 'alas salah, mari semayang. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Tengok Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah panggil kita. Sebab tu kita ucap terima kasih kat Tok Bilal. Terima kasih Tok Bilal ya.
kena laungkan azan. Kalau Tok Bilal tak laungkan azan, kita pun tak dengar, tak tahu masuk waktu. Betul tak? Tak tahu tuan-tuan. Tengok jam dah pukul 2 dah, tak dengar azan hari ni. Tok Bilal tidur ke datang bulan? Nampak tak? Dah, kita subhanallah. Padahal Tok Bilal mari azan, alhamdulillah. Dah, tak ada azan Bilal ni, Tok Bilal lain pula. Betul Tok Bilal tuan-tuan. Nanti hak tu hak suara sedap-sedap lagi. dah hak suara derah-derah. Dah, Masjid Damansara saya pergi ceramah tuan-tuan. Dah, Masjid Damansara. Tuan-tuan tahu Tok Imam dia umur berapa? Tok Imam dia umur 25. Tok Bilal dia umur 23. Ulama tuan-tuan. Umur 23. Anak murid kepada Ustaz Tarmizi Ali, hak yang musabaqah Quran tu. Hak dok ngaji Quran selalu tu, hak suara sedap tu. Tu anak murid dia. Ustaz Anwar nama dia. Umur 23 jadi Tok Bilal. Azan tuan-tuan, Allah, orang Melayu ni boleh azan siap. Ya Allah, dia azan tuan-tuan. Saya dengar galik tuan-tuan. Umur 23. Bayangkan dia azan, dia tarik lagu tu, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Hak duk jauh masa tinggi nak mari. Betul tak? Nampak tak? Tak. Bukan kita nak komplain Tok Bilal tak, tapi nak beritahu kata tu. Tak, Tok Imam ni baca khutbah bergegak. Putus fuse speaker. Baru tak? Jumaah mari tu. Tak lena tak. Betul. Naik atas mimbar tu. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Makmum pun tengok tuduh. Tak jadi nak lena. Nampak tak? Saya baca khutbah putus 2 kali putus fuse. Nampak? Betul tuan-tuan. Ni tak. Oh, marah ustaz baca khutbah derah-derah. Dah, ada orang komplain Ustaz Al-Khairi baca khutbah derah. Dia tak dengar lagi aku baca khutbah macam mana. Nampak tak? Dah. Dia kena macam tu tuan-tuan. Semangat. Barulah Nabi merah muka baca khutbah. Dah, Nabi baca khutbah merah muka. Allahu Akbar. Kita tak merah lagi. Nampak tak? Tak merah lagi. Nabi dulu tak ada mikrofon. Sebab tu Nabi terang. Merah muka-muka nak bagi dengar semua. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak ceritanya. Nak ni kemuliaan. Dah, kemuliaan. Sebab tu kita sebagai orang Islam rasa bangga ada orang azan. Rasa bangga ada orang jadi imam. Rasa bangga kita boleh sembahyang Jumaat. Kita rasa bangga kita boleh meramalkan segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bangga kita boleh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita bangga. Dah, sebab itulah kita ni tahu kena bersyukur. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dah, orang ini orang yang mendapat petunjuk Allah ini orang yang amat beruntung kata Allah. Dah, kita ni tuan-tuan. Dah, sebab apa? Kita nak manfaatkan waktu kita ni ada. Apa dia? Wasihataka qabla sukhli. Waktu sihat sebelum datang sakit. Dah, Nabi kata apa? Manfaatkan 4 perkara. Di antaranya apa dia? Sihat sebelum datang sakit. Dah, waktu kita kena manfaat waktu sihat kita. Waktu kita boleh bangun diri lagi. Allahu Akbar. Boleh berjalan mari ke masjid. Dah, ada saudara kita tuan-tuan nak mari masjid tak boleh jalan kaki dah. Gaut bekak kaki. Nampak tak? Dah, duduk di rumah kecil manis gerak kaki. Dah. Bila kita pergi ziarah orang macam ni, dia kata apa gaut? Dia tak pernah mari masjid, tapi dengar-dengar dia sakit. Tiba-tiba pergi rumah dia kata apa? Allah ustaz, lah ni nak pergi masjid tak boleh lah ustaz, kaki sakit. Kata supalah waktu sihat dulu pun tak pergi juga. Nampak tak? Dah sakit baru nak kata. Betul tak tuan? Dia sakit baru dia kata betul. Menunjukkan dia ingat dekat Allah waktu tu. Dah, sepatutnya kita bila orang demam sakit, dah dengar-dengar kawan kita demam panas, pergi pakat satu masjid pergi baca Yasin rumah dia. Insya-Allah sihat terus. Tak ada nak baca Yasin lagi. Dah, pergi sampai assalamualaikum. Ramai mari apa ni? Dah dengar kata demam panas nak baca Yasin. Dah sihat dah. Sihat lah tu. Nampak tak? Tuan, betul. Dah, lepas tu kita baca doa tuan-tuan. Baca doa nak khutbah Jumaat. Baca doa sudah sembahyang. Ni bulan Ramadan sebulan tuan-tuan. Baca doa dalam bahasa Melayu. Sebab apa? Bulan Ramadan ni hak tak pernah mai sembahyang Jumaat dia mari. Hak jauh dia mari. Habis anak beranak dia heret mari sembahyang tarawih. Bukan nak mai sembahyang Jumaat, mai sembahyang tarawih. Cuba tanya dia. Duduk di tangga, tengok ramai ni nak pergi mana ni? Nak pergi masjid lah. Berapa masjid? Mai tarawih macam ni. Oh dah. Dia sebut dah nama Aisyah. Bengong betul. Sepatutnya dia dahulukan sembahyang fardu dulu.
anak isteri bawa. Tak, suami bawa isteri. Tak, naik motor kan. Tak, umur dah 90 lebih naik motor. Berkapa? Isteri tepuk ni, peluk belakang. Ui. Dah, baru syok. Ni dah anak dara hak tak menikah lagi naik motor. Rapat. Brek dekat trafik light, dua-dua jatuh dalam gaga. Nampak tak? Kita sepatutnya hak nikah dah ni, tok wan ni. Dah, lah gatal lah tua nak mampu. Memang betul. Sebab dia nak mati asal usia dah, dia kena gatal. Lepas mati tak gatal dah. Betul tak cik? Boleh tak tu? Betul. Hak tak ada kena cari. Dah, hak ada kena tambah lagi. Boleh tak tu? Dengan pasal lagi dia nak kelai. Ustaz lah suruh tu. Tak, sebab itulah kita kena ingat. Tak, sebab itulah kita ni tak mau jadi macam mana orang kafir. Sebab apa? Allah kata apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak, Allah kata apa? Sesungguhnya orang kafir ni semua ada beri peringatan pun sama, tak beri peringatan pun sama. Kita takut tuan. Takut apa kita ni tergolong dalam golongan macam ni. Kita takut apa dia? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Kita takut apa dia? Allah Ta'ala mengunci pintu hati kita. Allah Ta'ala tutup telinga kita, pendengaran kita. Allah Ta'ala tutup mata kita. Waktu saat itu, tunggulah azab di akhirat. Waktu orang mari mengajar tak mau dengar. Waktu orang mari menyampaikan agama tak mau dengar. Waktu orang mari panggil untuk ikut agama tak mau ikut. Kita benci kepada agama Allah. Kita tak suka dengan agama Allah. Waktu saat itu kata Allah, al-qaumun munafiqun, kamu telah berada golongan munafik. Tak, kita takut apa dia? Takut saat itu. Kita takut kita telah menjadi golongan di antara golongan apa dia? Allah kata, orang yang menolak hukum Allah, mereka ini berada dalam kaum zalimun, kaum kafirun, kaum munafiqun. 3 golongan. Kita takut duduk dalam golongan ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang ni yang kita takut. Sebab itulah kita manfaat waktu saat kita hidup ni. Waktu saat kita ada roh, waktu saat kita boleh bangun lagi, waktu saat mata kita boleh tengok. Dah kalau mata tak boleh tengok, tuan-tuan tak boleh kata apa dah. Betul? Sampai satu peringkat tuan-tuan bila mata ditarik nikmat oleh Allah, letak dekat lagi tak nampak, letak jauh lagi tak nampak. Betul tak makcik? Betul makcik? Ha, duduk dekat tak nampak. Apa dia dah kecil sangat tulisan ni. Nampak tak? Letak dekat. Dah, akhirnya tak jauh. Jauh pun tak nampak juga. Dah. Ha, sebelum sampai waktu saat itu tuan-tuan. Dah, sebelum sampai saat mana? Sampai saat kita duduk pakai oksigen duduk hospital. Dah, waktu saat tu. Waktu tu tuan-tuan tak ada apa dah. Dah, waktu tu tak ada apa dah tuan-tuan. Orang mari baca Yasin pula sebelah kita. Dah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Waktu saat tu tak ada apa dah. Waktu saat tu tak ada apa dah. Bukan masuk saat tu waktu saat dekat dengan mati dah. Dah, waktu saat tu darurat dah tuan-tuan. Antara hidup dengan mati. Dah, antara hidup dengan mati. Sebab tu kita nak manfaatkan waktu mana? Waktu kita hidup. Sebab tu kita sebut dalam sembahyang kita pada inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni waktu yang paling manfaat. Waktu mana? Waktu sembahyang kita, ibadah kita. Sebab kenapa sembahyang dengan ibadah ni Allah tak sebut sekali? Adakah sembahyang tu tak duduk dalam ibadah? Tak, sembahyang ini benda yang khususnya. Sembahyang ini benda yang khusus. Tak, sembahyang ni fardu di antara fardu yang Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan malaikat, bukan dengan wahyu, tak, tapi direct dengan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab Allah kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Aqsa ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Lauhul Mahfuz, naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sedia kita maklum dah. Kita dengar dah cerita ni. Kita sambut semua dah. Dan nak ceritanya dalam kemuliaan Allah Ta'ala letakkan sembahyang tu direct dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi ibadah tuan-tuan, ada benda yang kita buat kena cara dapat pahala ibadah. Macam makan. Makan tuan-tuan, kena cara dapat pahala. Tak, kena cara dapat jadi ibadah. Tak, kalau tak kena cara, jadi dosa, jadi haram. Tak, walaupun makan nasi. Makan nasi pun makan nasi asalnya ukur dia harus. Tapi makan nasi boleh jadi wajib.
Kalau dah sampai melarat nak mari semayang pun ketar lutut lapar sangat-sangat. Lapar nak berdiri tak boleh, ketak lutut. Maka waktu saat tu wajib dia kena makan dulu. Dah, jangan dia buat warok. Dah, macam satu kes dia bulan puasa. Satu masjid panggil buka puasa. Hai, marah apa? Dah. Dia majlis buka puasa. Bila majlis buka puasa, dia hidanglah lauk. Hidang lauk apa semua. Dia berumum. Para hadirin sekalian, sila ambil tempat masing-masing. Lauk makanan telah dihidangkan, sila menghadap makanan masing-masing. Kita pun pergi duduklah. Duduk semua duduklah. Duduk tuan-tuan. Dia pun buat tahlil. Baca doa apa semua selesai. Okey, kita makan mengikut sunnah Nabi kata dia. Dengan minum air kosong dan makan kurma, lepas tu kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru kita makan nasi. Kita dah duduk dah menghadap makanan dah. Tiba-tiba dia pergi umum, dia kata kita ikut sunnah Nabi. Kita ikut sunnah Nabi. Kalau nak ikut sunnah Nabi, pasal apa suruh menghadap nasi? Dah, pergi duduk rasa semayang macam di Mekah tuan-tuan. Di Mekah tuan-tuan seronok. Ni saya nak pergi Mekah ni. Seronok tuan-tuan. Berpuasa di Mekah tuan-tuan, subhanallah. Rezeki ni Allah. Nak pergi semayang asar tu, ni sepanjang jalan lori buka bonet, kereta buka bonet, bersedekah nasi. Haji, kang, haji, cek. Dia panggil kita, dia bagi nasi. Kadang-kadang kita ada dah, kita tak ambil dah, kita bawa makanan. Pergi masuk dalam masjid tuan-tuan, tak keluar dah. Sebab apa? Kalau keluar pula, nak masuk balik, pakai dak dah. Penuh, tempat duduk berebut. Duduk daripada mayang asar, duduk dalam tu. Kalau batal wudu, ambil air semayang dalam masjid. Cara dia, kita bawa tu, hak percik tu. Ni, air botol besar ni tuan-tuan. Boleh ambil wudu. Tuan-tuan cukup dah ambil wudu ni? Cukup. Kita jangan buka paip air Allah. Nak banjir lokang. Nak ambil air semayang. Komuk baru komuk. Buah air dalam mulut. Nampak tak? Buah air dalam mulut. Ayak masuk dalam lokang. Bazir. Ni air ambil semayang ni. Ni, satu bekas ni 2 kali saya boleh ambil wudu. Sebab ambil wudu ni bukan suruh basah. Nak basah mandi. Ambil wudu ni meratakan air. Tuan-tuan bubuh tapak tangan bagi air basah. Lepas tu tuan-tuan sapu. Sapu jangan angkat. Sapu bagi rata, yakin dah rata, baru angkat. Lepas satu rukun. Lepas wajib. Basah yang kedua pula tangan. Basah. Lepas tu ambil. Daripada sini. Sapu bagi rata. Jangan angkat tangan. Sapu rata. Alhamdulillah, lepas yang kedua. Nak buat yang ketiga, yang kedua, yang ketiga tu boleh buat hak sunat je. Tapi hak yang pertama, batu hak juga. Sama juga. Ni, satu ni tak habis tuan. Tak habis ambil wudu. Kita duduk di masjid di haram. Batal wudu jangan keluar. Ambil tepi tiang. Pergi kat tiang tu, ambil. Tu Arab duk parti tengok. Dia kata kawan ni dia buat apa ni? Ambil wudu. Betul tuan. Tu kaedah dia. Saya dah ajar tuan, saya dah bawa orang pergi umrah. Tahun lepas bawa ni baru balik je. Baru balik nak pergi pula ni. Tuan, seronok tuan. Ya Allah, jadi tetamu Allah. Tuan, waktu hayat kita ada ni, pergilah jadi tetamu Allah. Pergilah ziarah makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Orang yang datang ziarah makan aku seumpama dia datang ziarah aku waktu aku hidup. Pergilah tuan. 1 rakaat kita semayang di Mekah sama seumpama kita semayang 100,000 rakaat di sini. Allah. 1 rakaat kita semayang di Madinah seumpama 90,000 rakaat kita semayang di sini. Allahu Akbar. Dapat tak 1,000 rakaat kita semayang sini? Satu dapat tak? Allah belum tahu tuan-tuan. Pergi sana. Subhanallah. Seronok tuan-tuan. Waktu buka puasa ni, kurma ni sepanjang dia apa plastik, dia bubuh kurma. Allah, kita bawa spare satu plastik dalam poket. Agak ambil makan, lepas tu ambil bola poket. Buat bekal, saya nak sembang tarawih. Pukul 12.30 baru habis tuan-tuan. Tak larat, kita tunggu. Duduk bawah, duduk rehat. Tu imam di Mekah, dia baca panjang. Tapi walaupun panjang tuan-tuan, dia baca sedap. Dia baca tuan-tuan, Allahu Akbar. Kita ni rasa macam tak sedap. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dia baca tu rasa dah jiwa. Saya suka duduk bawah speaker. Sebab apa? Bila dia baca tuan-tuan, rasa masuk dalam dada. Rasa masuk dalam dada. Balik ke rumah seminggu rasa dengan Quran lagi. Hak tu kita nak tu. Pergi umrah tuan-tuan, ada rezeki. Kita ni semua mampu dah. Betul. Ni dak tukar ring kereta tiap-tiap tahun. Sat-sat ring kereta. Sat-sat lasik rumah. Sat-sat baju baru. Sat-sat motor baru. Sat-sat tambah motor. Sat-sat ya Allah. Pergi umrah.
Saya bawa 6,900. Hotel saya duduk 150 meter saja daripada Masjidil Haram. Dekat sekali. Dah, di Zahra Naim, Hotel Zahra Naim. Belakang dengan Hotel Zamzam. Duduk belakangnya. Turun masuk dalam masjid tu. 69 saja. Pergi tuan-tuan. Subhanallah. Hak yang pergi dengan saya makcik tuan-tuan. Saya ambil sikit lagi masa. Boleh tahan? Saya tak tahan ni lapor ni. Tuan-tuan, ada makcik jadi di orang Bali. Kan jadi orang tua-tua dulu kan, dia suka simpan duit hak kepala katil. Kepala katil kan? Kepala katil kayu. Plywood. Kan tengah tu dia berlubang. Dia buat shilling. Nak buat shilling. Balik noreh bubuh duit dalam tu. Hari-hari dia bubuh dalam tu. Akhirnya bila anak dia besar, anak dia kerja dah. Anak dia kata apa ayah? Cik nak beli katil baru dekat ayah dengan mak. Dah. Kita buanglah katil lama tu mak ayah. Dah, dia pun buanglah. Anak beli katil baru. Nak angkat kepala katil tak bergerak. Ayah dia kata jangan angkat lagi. Kena pecah dulu baru boleh angkat. Tak angkat naik. 4 orang angkat tak naik. Entah. Akhirnya dah pecah. Pecah-pecah tuan-tuan tahu. Duit shilling dia saja. 4 guni beras. 4 guni beras 10 kilo. Duit shilling. Tak masuk duit kertas lagi. Duit kertas ni pergi ke bank, bank tak mau terima duit kertas dia. Hak RM1 duit lama. Kena kita tukar di bank negara. Dia bilang duit shilling saja, bank ambil masa seminggu kira duit dia. Bank ambil masa seminggu suruh tinggal di bank. Sebab apa? Nak kira duit tu. Bayanglah nak kelas. Hak 5 kupang, 10 kupang, 2 kupang kelas. Entah. Rumah ni tak kira dah. Dia pakai mai pikul dengan guni, gitak di bank terus. Nampak dah? Bank kira-kira semua sekali dapat 27,000. 27,000. Dia baru pergi tabung haji, masuk tabung haji baru nak daftar haji. Waktu tu umur dia 75. Tak tahu dia dapat tahun tu dia dapat haji bila? Dia dapat 2037. 2037. Waktu tu dia pergi tu bukan hari ni. Tuan-tuan, dia pergi daftar tahun 2007, 2006. Dia pergi daftar dapat 2037. Tak tahu tak orang pergi daftar hari ni dapat berapa? Tak percaya tak tahu pergi tabung haji esok tak tahu pergi daftar. Tak akan dapat angka dia jadi macam mana? 2103. Dia panggil berapa? 2103. Dan ni haji umur berapa? Umur berapa? 24. 64. 2016 cuba campur dengan 2103. Agak-agak berapa puluh ribu ni? Berapa tahun ni? 80 tahun lagi. Ada harapan. Baru nak kira. Bayangkan. Dah, maka pergilah umrah dulu. Dah, ada duit pergi umrah dulu. Pakcik ni tadi dia pergi daftar, dia berjumpa dengan saya dari satu ceramah di Bali. Ceramah di Bali. Malam tu sudah ceramah di Nami tu. Saya pergi ceramah tuan-tuan. Malulah ceramah dengan orang Ulu. Habis ceramah pukul 12.30. Pukul 12 lebih. Makan 12.30. Duk sembang. Dia kata, Ustaz, jangan duk kelik lah. Saya kata, tak kelik nak pergi tidur mana? Dia kata, pergi tidur rumah pakcik. Tak apa, dia kata, kat rumah kita ni ada. Tapi rumah kita ni tak ada tilang. Dia kata, tilang tak ada, angin, kipas angin pun tak ada. Dia kata, aircon pun tak ada. Kat rumah kampung kayu dah. Dia kata, latar kayu dah. Orang Ulu cakap, kan orang Bali. Saya pun pergilah. Tak apa, saya kata, tak apa pakcik. Saya pun tak mau balik lah malam ni pasal hujan. Saya kata, saya tidur rumah pakcik. Dia pun pergi dah tidur rumah dia. Dia pun seronok lah. Sampai rumah dia tetap duduk sembang. Rupanya dia nak abang pergi umrah ni, nak pergi haji ni. Dia buat keluar kat saya. Buku bank tunjuk kat saya. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi haji. Tengok Ustaz, tahun bila? Saya tengok, pakcik kena pergi umrah lah dulu. Boleh pakcik? Boleh Ustaz? Boleh. Dia pun pergi buat pasport. Saya kata, jom kita pergi buat pasport esok tu. Duduk 2 hari di telefon saya bawa pergi pasport. Buat pasport. Daripada mula hari buat pasport, tuan-tuan, hari-hari dia telefon kat saya nak pergi Mekah. Ustaz, bila pergi Mekah Ustaz? Ustaz lah, pasport tak hantar kedutaan lagi ni. Esok telefon pula, Ustaz, macam mana Ustaz? Sabar Ustaz. Berat kata pakcik ni. Sungguh dia nak pergi. Sungguh dia. Sampailah dapat visa, tuan-tuan. Saya pergi beritahu kat dia, pakcik, ni visa dapat dah, kita tolak 2 hari lagi pakcik. Saya hantar beg dekat dia. Dia beli baju ihram, saya ajak dia pakai ihram, tuan-tuan. Dia seronok lah tuan-tuan. Malam tu tidak tak lena. Malam tu dia buat panggil orang kampung, buat kenuri tuan-tuan. Sembelih kambing sekor. Buat kenuri nak pergi Mekah ni. Seronok lah waktu tu. Ni dia bubuh dalam baju, dalam beg dia. Nasib baik saya tengok. Saya kata, pakcik susun dalam beg ni apa dia berat sangat ni. Dia kata macam-macam lah baju nak pergi Mekah ni.
Oh, pakcik berbawa ngapa? Buka-buka tengok baju Melayu dia bawa. Seluruh baju Melayu sepasang dia bawa. Saya kata baju Melayu dia tak pakai di Mekah pakcik. Tak ada masa nak pakai pakcik. Dia kata gana kita nak raya dinu. Jangan buat gitu. Kita nak kelik pula. Kita nak pergi umrah je. Saya pun kelas balik baju kelas bawa gila tuan-tuan. Naik kapal terbang. Dalam kapal terbang tak lenak tuan-tuan. Dia tengok saya jaga je. Dia bertanya, Ustaz, lambat lagi ke? Dah pakcik tidurlah dulu. Kita nak terbang ni 8 jam pakcik. Dah sampai makanan dia makan. Lepas tu sekali dia tengok saya jaga tidur. Dia tanya pula, Ustaz sampai lagi? Dah pakcik tak tidur ke? Dia kata, tak, nak tunggu sampai Mekah dulu baru nak rehat. Dia ramai. Dia kata kat saya, sampai ke Mekah baru dia nak tidur. Saya terbiak betul pakcik ni. Saya waktu tu rasa seronok tentang tengok dia. Dah, waktu turun di Jeddah tentang dia menangis. Ustaz sampai dah ke? Saya kata tak sampai lagi pakcik, baru sampai Jeddah. Naik bas pula 3 jam pula nak pergi Madinah tuan-tuan. 4 jam pula nak pergi Madinah. Naik bas pergi Madinah pula sampai di Masjid Nabawi tuan-tuan. Saya pun beritahu, tuan-tuan sekarang ni kita dah sampai di Masjid Nabawi. Tak sampai lagi, baru nampak mimbar. Baru nampak menara. Baru nampak. Saya kata ni tengok ni sekarang ni menara Masjid Nabawi. Dah kita nampak dah menara Masjid Nabawi. Menanda sekarang ni kita dah nak sampai dan kita sama-sama sampaikan salam kepada seluruh penduduk di kota Nabawi ini. Dah, Assalamualaikum ya Masjid Nabawi. Aku maka Rasulullah SAW kita beri salam. Dah, maka waktu saat tu dia menangis. Dia tengok masjid, baru tengok menara, tak sampai lagi. Sampai depan hotel. Saya kata okey jemaah semua, turun masuk dalam bilik hotel, masuk dalam hotel dulu. Jangan pergi ke mana-mana lagi. Dia turun bas tuan-tuan, dia nak pergi masjid dulu. Saya kata sabar sekejap pakcik, saya nak uruskan bilik hotel dulu. Saya urus bilik-bilik apa semua dapat kunci. Okey, jom kita pergi ke Masjid Nabawi. Kita pergi sembahyang sunat dan kita pergi ke makam Rasulullah dulu. Sampai di Masjid Nabawi tuan-tuan, dia tengok makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dia lambai, dia ikut saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tengok saya angkat tangan tuan-tuan, saya tengok dia menangis. Dia menangis tuan-tuan, saya tengok dia sujud dekat makam Rasulullah. Walau waktu saat tu orang tak ramai. Askar polis dia jaga tu marah kat dia sujud. Saya kata pakcik jangan sujud situ, kita semayang di Raudah. Kita masuk di Raudah. Saya bawa dia masuk dekat Raudah, semayang depan di Raudah tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan, bukan sedang tuan-tuan ni nak semayang di Raudah tuan-tuan. Dah, kemuliaan Allah ampun sepanjang dosa kita orang yang boleh sujud depan Raudah. Saya masa tu saya angkat tangan, saya tengok dekat dia tuan-tuan. Apa dia baca doa? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh aku nak mati kat sini ya Allah. Dia kata dekat dia dalam doa dia. Saya dengar dekat telinga saya. Dia minta ya Allah, aku nak mati di sini ya Allah. Aku tak mau balik dari Malaysia ya Allah, sebab nak datang ke rumah kamu di sini ya Allah. Susah ya Allah. Dia baca dalam doa. Saya dengar dengan telinga saya. Tuan-tuan, duduk di Madinah 4 hari tuan-tuan. Masa nak pergi ke Mekah, waktu saat saya pergi ziarah terakhir ke makam Rasulullah, waktu sampai di makam Rasulullah, saya tengok dia tak mau berpisah dengan Masjid Nabawi. Saya pegang bau dia, saya terpacik, doalah mudah-mudahan kita sampai semula di Masjid Nabawi ni. Waktu saat itu tuan-tuan, cuba rasa tuan-tuan, bagaimana kita boleh sampai ke Masjid Nabawi, kita boleh ziarah makam Nabi SAW. Waktu saat nak berpisah dengan Rasulullah SAW, seumpama terbayang depan mata seolah Rasulullah itu masih hidup. Ya, Allahu Akbar. Waktu saat kita berjalan nak pergi ke Mekah, Allahu Akbar, sampai di Bilal Ali, kita berniat dekat situ pakai ihram. Sampai di Masjid Nabawi, sampai di Masjidil Haram, kita tawaf, balik ke hotel. Hari kedua tuan-tuan, dia ajak saya pergi tawaf balik, nak pergi tawaf lagi. Sampai ke hari yang ketiga, selepas pada balik ziarah daripada Jabal Rahmah, balik tuan-tuan, sampai di Masjidil Haram, dia kata kat saya, Ustaz, boleh tak kita pergi buat tawaf hari ni? Saya pergi buat tawaf dengan dia. Malam tu saya tengok dia tak lena tidur. Dia duduk satu bilik dengan saya. Saya tengok dia tak lena tidur. Saya terpaksa tidurlah dulu. Tak apa, dia kata dia tak mau tidur, dia nak semayang malam ni. Pada besok pagi waktu semayang asar, dia pergi dengan saya berjalan sekali masuk dalam masjid. Dia berjalan sekali dengan saya masuk dalam masjid. Tiba-tiba dia semayang tempat lain, saya semayang tempat lain. Sudah semayang saya cari dia tak ada. Saya pun naik atas, saya mungkin dia ingat saya balik, dia balik dengan kawan-kawan dengan orang lain, dengan jemaah lain. Saya balik ke hotel, saya tanya makcik sampai dah? Tak lagi. Saya cari tengok, saya masa tu waktu tu hati saya tak sedap. Hati saya tak seronok. Ya Allah, waktu maghrib saya pergi semayang, saya duduk itas, tengok tak ada. Sampai saya balik isyak, tengok tak ada juga. Lepas pada pukul 10 saya dapat telefon daripada sahabat saya, minta datang ke bilik mayat untuk buat pengecaman mayat. Waktu saat itu tuan-tuan tahu, hati saya terdetik. Ya Allah, adakah pakcik ini telah kembali ke rahmat Allah? Waktu saat saya berjalan ke bilik mayat di Masjidil Haram tuan-tuan, waktu saat saya sampai saja, saya langkah kaki, hati saya rasa sangat bahawa
sudah tentulah mayat ini pakcik ni. Waktu saat saya buka kain tutup jenazah dia, saya tengok muka dia senyum dan putih jernih muka dia. Saya balik ke bilik, dan saya beritahu kat makcik, saya bawa makcik ni pergi. Saya panggil semua jemaah-jemaah yang saya bawa, mari kita pergi ziarah makcik ni. Kali terakhir pergi sampai di masjid tu, tuan, waktu saat saya tengok jenazah dia, dan saya dapat penghormatan, diminta saya bersama-sama untuk memandikan jenazah tu. Tuan, dia dikebumikan di di tanah haram. Dia dekat Masjidil Haram. Tuan, inilah di antara sahabat kita yang dalam hati dia amat cinta kepada Allah, amat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak boleh pergi haji, dia himpun duit pergi umrah. Kenapa? Di atas nilai hajat umrah lillahi ta'ala. Dan kita buat haji dan umrah itu wajib, tuan. Wajib atas kita ni umrah dan juga haji. Maka tak boleh pergi haji lagi, pergi umrah dulu. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah terima amalan kita, insya-Allah. Kita takut apa dia? Kita takut sampai satu peringkat kita ni, tuan-tuan, Allah kunci pintu hati kita. Kita takut sampai satu masa kita ni, tuan-tuan, Allah kata apa? Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqta'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Kita takut kita menipu Allah. Kita takut kita ni tergolong dalam golongan orang yang menipu umat Islam. Kita mengaku kita Islam padahal tak beramal dengan Islam. Kita mengaku kita ni hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita takut kita tipu Allah. Kita takut kita tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Allah, kita takut apa dia? Takut hati kita ini ada penyakit lalu dicampak dalam penyakit kita. Penyakit apa dia? Penyakit hubbu dunia. Penyakit cinta kepada dunia. Maka Allah tambah lagi penyakit dalam hati kita. Apa dia? Sayang kepada harta benda. Sayang kepada anak isteri kita. Sayang nak tinggal harta benda kita untuk buat ibadah. Yang ni yang paling kita takut. Takut apa dia? Takut dah ada penyakit dalam diri kita, tiba-tiba Allah tambah lagi penyakit dalam diri kita. Kita takut yang ni. Kenapa? Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Kerana kita takut apa dia? Takut kita ni. Allah kata, kalau kita kata janganlah kamu buat kerosakan di atas muka bumi, dia kata apa? Innama nahnu muslihun, kami dah orang yang buat baik. Kita takut jadi macam ni. Takut macam mana? Takut kita tak sedar kita lah orang yang buat rosak atas muka bumi. Kita takut kita ni orang yang buat rosak kepada agama Allah. Kita takut kita lah orang yang meruntuhkan agama Allah. Kita takut kita lah orang yang meruntuhkan syariat Allah. Kita takut kita ni orang yang meruntuhkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang paling kita takut. Sebab tu marilah sama-sama insya-Allah mudah-mudahan kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulih faqad fawzan 'azima. Sadaqallahu azim. Allah kata apa? Allah akan membaiki amalan kita. Allah ampun dosa kita bagi orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah orang yang kembali kepada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan dalam kehidupan kita, insya-Allah mudah-mudahan. Marilah sama-sama kita bina rumah tangga kita. Marilah sama-sama kita bertanggungjawab kepada anak isteri kita. Sebab Allah bagi amaran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kita kena bela. Kena jaga anak isteri kita. Kena tegur anak isteri kita. Kelahi tak apa. Takut apa? Takut di akhirat nak masuk syurga satu langkah, anak mari pegang kain. Mak, nak ke mana mak? Mak nak masuk syurga ke? Mak tangguh tinggalkan saya dalam neraka. Mak nak masuk syurga. Pada waktu dunia dulu, mak tak suruh semayang, mak tak suruh saya puasa, mak tak suruh saya tutup aurat. Yang tu yang paling kita takut. Ayah selakah lagi nak masuk syurga, anak mai pegang kaki ayah. Ayah nak masuk syurga, ayah nak tinggal kami dalam neraka. Yang inilah kita takut. Takut apa dia? Takut dengan anak isteri kita. Takut kerana harta-harta benda kita. Kita takut. Takut apa dia? Takut yang inilah yang akan bawa kita ke dalam neraka. Wa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri, insya-Allah. Memberi bimbingan dan nasihat kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan semua, insya-Allah mudah-mudahan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat dan lemah itu dari saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan kita akan berjumpa semula dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para salafus soleh, guru-guru mursyid, para pejuang-pejuang Islam, khususnya itu ibu dan ayah kita, muslimin dan muslimat semua telah mati juga yang masih hidup. Faqazal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم رسول الله أجمعين اللهم اغفر قلبنا في النور وطب في النور وتب علي بعلما وشهادة بعلما وتقبل بعلم وتب علينا يا الله يا حي يا من يا السماء والأرض اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ومن كل بلاء وعز الدنيا والآخرة اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله ya Allah Engkau mentadbirkan langit dan bumi ya Allah Engkau yang berkuasa di atas segalanya ya Allah Engkau maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa kami ya Allah Kau ampunkan dosa kami ya Allah dosa besar maupun dosa kecil sengaja ataupun tidak disengajakan ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah Kau ampunkan ke tempat ibu dan ayah kami tempat yang paling mulia ya Allah yang Kau seksakan ibu dan ayah kami dalam kuburmu ya Allah yang Kau campakkan ibu dan ayah kami dalam api neraka-Mu ya Allah ya Allah Kau lapangkan kehidupan mereka ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah Kau ampunkan dosa para alim ulama kami guru-guru kami ya Allah ya Allah Kau beri petunjuk kepada kami ya Allah ya Allah Kau beri taufik dan hidayah kepada kami ya Allah Kau bimbingkan kami jalan kebenaran ya Allah jangan Kau pesongkan akidah kami ya Allah jangan Kau gelincirkan segala amalan kami ya Allah jangan Kau jauhkan kami daripada syariat-Mu ya Allah jangan Kau lindungkan kami dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Allah Kau murahkan rezeki kami ya Allah dengan rezeki yang halal ya Allah ya Allah Kau dekatkanlah kami dengan Masjidil Haram-Mu ya Allah Kau dekatkanlah kami dengan Masjid Nabawi-Mu ya Allah Kau dekatlah kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat-Mu ya Allah ya Allah Kau dekatkanlah kami dengan iman dan takwa ya Allah ya Allah Kau ampunkan dosa seluruh muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat semua telah mati juga yang masih hidup ya Allah Kau payungilah dengan rahmat-Mu ya Allah Kau berilah ilmu kepada kami ya Allah Kau dekatlah kami dengan masjid dan surau-Mu ya Allah ya Allah Kau bukalah hati kami hati anak saudara kami hati-hati pada mereka yang masih yang beriman kepadamu ya Allah sama ada mereka yang masih jauh daripada masjid dan surau-Mu ya Allah yang tidak bersembahyang di masjid dan surau-Mu ya Allah Kau bukalah pintu hati mereka ya Allah ya Allah kami takut ya Allah kami takut Kau beri amanah kepada kami ya Allah Kau beri tanggungjawab kepada kami untuk membimbing mereka ya Allah kami tidak mampu untuk memberi hidayah kepada mereka ya Allah ya Allah Kau beri taufik dan hidayah kepada mereka ya Allah Kau jauhlah negeri kami jauhlah masyarakat kami jauhlah Korea ini ya Allah daripada maksiat ya Allah ya Allah jauhlah anak Korea kami ini daripada melakukan perkara dosa besar ya Allah jauhlah mereka daripada syirik ya Allah jauhlah mereka daripada munafik ya Allah ya Allah Kepayungilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah kepayungilah iman dengan iman dan takwa ya Allah kepayungilah kami dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kami dilindungi rahmat-Mu di dunia dan akhirat ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh takbir